There's a place beyond the furthest cloud. There's a message in the wind. And when you dream that big and you're not afraid to live, there's a place where all the stories begin with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira binti Saharudin. Nombor matrik 10 DIB 19F1022. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang bisnes plan syarikat kami iaitu Sarafuad by Atira. Saya sebagai pemilik dan pengurus Sarafuad by Atira. Kami menjual tudung jenis chiffon yang diberi nama Bawah Luna, dan kami juga menjual tudung cotton yang diberi nama Clara Cotton. Selain itu, kami juga menjual seluar muslimah yang diberi nama Hana Bootcut Pants. Lokasi perniagaan kami terletak di 214 Mukim sebelah Sungai Batu, Teluk Kumbas, 11920 Mile Lepas, Pulau Pinang. Kami menjalankan perniagaan ini secara atas talian, iaitu secara online. Sarafuad by Atira telah memulakan perniagaannya pada 25 Disember 2019. Tujuan kami memilih perniagaan tudung ini kerana tudung merupakan keperluan kepada wanita yang beragama Islam. Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan syarikat Sarafuad by Atira dalam menjual tudung dan juga seluar muslimah. Untuk memulakan perniagaan, kami telah mengumpul modal sebanyak RM50 setiap seorang dan kami berjaya mengumpul RM250 untuk menjalankan perniagaan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat kami. Nama syarikat kami ialah Sarafuad by Atira. Alamat 214 Mukim 11 Sungai Batu, Teluk Kumbas, 11920 Mile Lepas, Pulau Pinang. Alamat surat menyurat sama seperti alamat di atas. Email syarikat kami ialah atirasaharudin@gmail.com. Kami menjalankan perniagaan jenis perkongsian. Aktiviti perniagaan utama kami ialah melakukan pemasaran, meningkatkan penjualan dan pemasaran, mempromosikan produk yang dijual dan mengumpul pesanan daripada pelanggan. Tarikh pendaftaran syarikat kami pada 17 Disember 2019. Kami menjalankan perniagaan pada 25 Disember 2019. Kami menggunakan Bank Islam Malaysia sebagai bank perniagaan kami. Nombor akaun bank 07034024747497 atas nama Cik Atira binti Saharudin. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang rancangan pentadbiran kami, iaitu visi, misi dan juga objektif perniagaan kami. Perniagaan ini menyasarkan jumlah minimum jualan RM1000 sebulan dengan menjual pelbagai jenis tudung dan juga seluar muslimah iaitu Hana Bootcut Pants. Kami meletakkan sasaran menjadi pengedar tudung dan seluar muslimah yang berjaya menambah hati para pelanggan dan dikenali ramai. Seterusnya ialah objektif kami. Objektif kami ialah kami menjaminkan fabrik dan juga jahitan tudung yang terjamin dan kemas. Yang kedua ialah memberi inspirasi kepada wanita yang berada di luar sana yang mementingkan penampilan sopan tetapi bergaya. Berikut adalah carta organisasi syarikat kami iaitu Sarafuad by Atira. Saya pemilik dan pengurus iaitu Atira binti Saharudin. Pengurus pemasaran 1, Nur Syazwani binti Nur Hasmizi. Pengurus pemasaran kedua, Nur Namirah binti Ahmad Ibrahim. Pengurus operasi, Nurul Afika binti Suhaimi. Dan akhir sekali, pengurus kewangan, Rashidah binti Abdullah. Saya, Nur Namirah binti Ahmad Ibrahim. Nama matrik 10 DIB 19F1044. Sekarang saya akan menerangkan tentang rancangan pemasaran. Rancangan pemasaran yang pertama adalah produk. Produk yang kami niagakan adalah tudung dan juga seluar muslimah yang mementingkan gaya anggun dan juga sopan seperti Bawah Luna bidang 47 dengan 50 dan 55 60 yang mempunyai 2 bucu tajam dan juga 2 bucu bulat. Yang kedua ialah Clara Cotton bidang 48 dengan 50. Selain itu, kami juga ada Hana Bootcut Pants. Bukan sahaja itu, kami juga menawarkan tentang cara pemakaian tudung kepada pelanggan kami. Selain itu, yang kedua ialah
sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan bagi perniagaan kami ialah remaja IPTS dan juga IPTA di seluruh Malaysia, dan juga wanita yang berkerjaya merupakan sasaran pelanggan kami juga. Selain itu, saiz pasaran kami ialah secara kasarnya terdapat 480,000 pelajar perempuan di Malaysia. Dengan kata lain, potensi kami adalah seramai 480,000 orang. Secara kasarnya, seorang membeli sehelai tudung berharga RM29 setiap bulan, maka 480,000 pelajar kali dengan 30%, lepas tu kali dengan 29 ikut bulan ya. Lepas tu sama dengan 6960,000 untuk setahun. 1% daripada 6960,000 sama dengan 69,600 untuk setahun. Kalau untuk setiap bulan tu kita bahagi dengan 12, 69,600 bahagi dengan 12 akan dapat 5,800 sebulan. Lepas tu saya akan menerangkan tentang pesaing. Pesaing ni ada kelebihan dan juga kelemahan. Seperti Neelofa. Kelebihan tudung Neelofa ialah dia seorang duta yang terkenal. Lepas tu pilihan warna yang corak, yang menarik, fabrik yang digunakan amat sesuai dan senang untuk dibentuk. Kelemahan untuk Neelofa pula, harga yang ditawarkan agak tinggi ataupun mahal, banyak penciplakan berlaku. Lepas tu, style tudung yang hampir sama. Kedua ialah yang kedua ialah ID Juma. ID Juma kelebihan dia ialah harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal dan mampu milik. Lepas tu, tarikan rekaan corak simple tetapi memikat. Fabrik yang sangat mudah dijaga dan dibentuk. Untuk kelemahan dia pula, lokasi yang terhad dan kurang pengedar ID Juma. Lepas tu, dari segi promosi dan pengiklanan yang amat kurang, ID Juma masih kurang mantap dari segi pembaharuan produk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazrani binti Nur Hasmizi, nombor matrik 10 DIB 19F1208. Saya sebagai pengurus pemasaran yang pertama, saya akan menerangkan tentang perancangan pemasaran yang kelima, iaitu sales forecast, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah ramalan pemasaran bagi Sarah Fuad by Aitra. Untuk tahun yang pertama, kami target dalam 69,600. Untuk tahun yang kedua, kami target dalam 139,200. Dan untuk tahun yang ketiga, kami target dalam 278,400. Yang seterusnya saya akan terangkan tentang perancangan pemasaran yang keenam, iaitu strategi pemasaran. Yang pertama ialah produk. Kami telah menggunakan kotak untuk kotak sebagai pembungkusan kepada pelanggan yang membeli 5 helai tudung kelara cotton, manakala kami akan menggunakan plastik ziplock untuk pelanggan yang membeli 1 hingga 4 helai tudung. Yang kedua iaitu harga. Harga untuk sehelai tudung bawah lunar dan kelara adalah RM29. Harga yang kami tawarkan adalah bergantung kepada HU. Yuran kemasukan yang mana-mana yang nak menjadi dropship kena bayar RM17 sahaja untuk seumur hidup. Yang ketiga ialah promosi. Kami menawarkan promosi yang menarik dan harga mampu bilik kepada pelanggan supaya dapat menarik minat mereka untuk membeli produk. Antara promosi yang kami buat adalah macam beli 4 harga RM89 sahaja, termasuk free postage, ada free gift, macam itulah. Lepas tu yang seterusnya ialah tempat. Kami telah menjalankan perniagaan ini secara atas talian sahaja.
kami menggunakan platform seperti WhatsApp, Instagram untuk memasarkan produk dan berhubung dengan pelanggan kami. Selain itu, kami menggunakan perkhidmatan pos laju untuk menghantar barang kepada pelanggan kami. Perancangan pemasaran yang terakhir iaitu pembelanjaan pemasaran. Giveaway, antara perbelanjaan yang kami buat untuk Salam Fuad ni iaitu giveaway sebanyak RM33 dan untuk handphone sebanyak iaitu aset tetap sebanyak RM900. So komponen teras yang kami gunakan iaitu kain jenis chiffon, kain jenis cotton, tag tudung, benang, kain jenis premium spandex. Yang kedua iaitu pembungkusan. Antara pembungkusan yang kami gunakan iaitu seperti kotak eksklusif, bubble wrap and ribbon, supaya bila sampai kat pelanggan benda tu takkan rosak. So kita akan jaga barang pelanggan tu. So yang ketiga iaitu yang terakhir iaitu perkhidmatan sokongan iaitu media sosial macam WhatsApp, Instagram dan Facebook. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afiqah binti Suhaimi. Nombor matrik 10 DIB 19F1202. Saya sebagai pengurusan operasi syarikat Salam Fuad by Atirah Enterprise. Saya akan membentangkan mengenai perancangan operasi. Carta alir operasi. Yang pertama ialah kami mengambil order daripada pelanggan dan seterusnya pelanggan akan membuat bayaran mengikut jumlah yang mereka order. Yang ketiga ialah menghantar order pelanggan kepada pihak HQ. Dan yang terakhir ialah pihak HQ menghantar barangan yang diorder oleh pelanggan kepada pelanggan. Susun atur operasi. Kami meletakkan target sebanyak 25 helai tudung yang akan terjual dalam masa sehari. Dan kami beroperasi selama 5 hari iaitu dari hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 10 malam. Seterusnya ialah keperluan bahan. Kami juga menggunakan bahan-bahan seperti berikut. Yang pertama ialah tag tudung. Kami menggunakan tag tudung sebanyak 100 pieces dengan harga seunit sebanyak RM30 sen dan total keseluruhan ialah RM30. Kami mendapatkan tag tudung tersebut daripada Indah Enterprise. Yang kedua ialah ribbon. Kami juga menggunakan ribbon sebanyak 100 pieces di mana harga seunit sebanyak 35 sen dan total keseluruhan ribbon tersebut sebanyak RM35. Kami mendapatkannya daripada Bunga Ribbon Selian Berhad. Kami juga turut menggunakan kotak eksklusif untuk pembungkusan produk tersebut. Kami menggunakan kotak eksklusif tersebut sebanyak 100 pieces di mana harga setiap satu unit sebanyak RM2 dan total keseluruhan sebanyak RM200. Kami mendapatkannya daripada syarikat Kotak Jaya. Dan kami juga turut menggunakan bubble wrap sebanyak 100 pieces dengan harga seunit sebanyak RM60 sen dan total keseluruhannya sebanyak RM120. Kami mendapatkan bubble wrap tersebut daripada aplikasi Shopee. Rancangan sumber manusia atau tenaga kerja, di mana kami mempunyai seorang pekerja tetap iaitu pengurus atau pemilik syarikat yang bergaji sebanyak RM500 dan dikenakan KWSP sebanyak 13% iaitu sebanyak RM50, perkeso sebanyak 2% iaitu RM10 dan gaji tetap bulanannya sebanyak RM575. Syarikat kami juga turut menyediakan keperluan seperti mesin dan kelengkapan, di mana kami menggunakan sebuah komputer riba yang berjenama Asus
bernilai RM1,400 seunit. Seterusnya ialah susun atur operasi. Kami menyediakan mesin fotostat, sofa, kerusi dan meja di pusat perniagaan. Lokasi pusat perniagaan kami terletak di lokasi 214 Mukim 11, Sungai Batu, Teluk Kumbar, poskod 11920 Bayan Lepas, Pulau Pinang. Dan yang terakhir ialah perbelanjaan operasi, di mana syarikat kami mengeluarkan wang bulanan sebanyak RM575 untuk membayar gaji KWSP dan perkeso pekerja, RM385 untuk membeli bahan mentah, RM250 untuk membayar upah dan RM150 untuk membayar sewa bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashidah binti Abdullah. Nombor matrik 10 DIB 19F1042. Saya sebagai pengurus kewangan di syarikat Sarafuat by Atira. Hari ini saya ingin menerangkan tentang cash flow ataupun aliran tunai. Aliran tunai adalah pergerakan tunai ke dalam atau keluar dalam sesuatu perniagaan, projek atau produk kewangan. Ia adalah satu maklumat mengenai sesuatu nilai dan keadaan sesebuah syarikat. Terdapat 3 elemen penting dalam aliran tunai. Yang pertama, aliran tunai daripada aktiviti kendalian, iaitu aktiviti utama pengeluaran dari hasil perniagaan selain daripada aktiviti pelaburan dan pembiayaan. Kedua ialah aliran tunai daripada aktiviti pelaburan. Contohnya, aliran masuk dan keluar tunai daripada pemulihan dan pelupusan aset jangka panjang serta pelaburan lain. Yang ketiga ialah aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan, iaitu aliran masuk dan keluar tunai daripada aktiviti yang menyebabkan perubahan saiz dan modal ekuiti. Antara kegunaan cash flow, yang pertama ialah cash flow amat penting kepada sesebuah perniagaan untuk mengetahui situasi tunai kewangan yang ada di perniagaan tersebut. Yang pertama, jika ada aliran tunai yang lengkap, bank dan institusi kewangan dapat memberi nasihat kewangan yang lebih mantap mengenai kelemahan dan kekuatan perniagaan. Yang kedua ialah sesebuah perniagaan dapat mengetahui keperluan tunai sama ada mencukupi ataupun tidak untuk memutar modal. Saya akan menerangkan tentang proforma penyata pendapatan. Proforma penyata kewangan syarikat yang tidak termasuk urus niaga yang tidak biasa atau tanpa rekursa ketika melaporkan pendapatan syarikat. Perbelanjaan yang dikecualikan biasanya merangkumi nilai pelaburan yang menurun, kos penyusunan semula dan pelarasan yang dibuat pada lembaran imbangan syarikat yang membetulkan amalan perikanan yang salah dari tahun-tahun yang lain. Proforma penyata pendapatan yang disediakan dengan kaedah proforma disediakan sebelum transaksi yang dirancang seperti pengambilalihan, penggabungan, pertukaran struktur modal atau pelaburan modal baru. Status syarikat yang diunjurkan pada masa depan berdasarkan proforma kewangan semasa. Sekali, saya akan menerangkan tentang proforma kunci kira-kira. Tujuan proforma kunci kira-kira ialah untuk memberikan keyakinan kepada bakal pelabur dan peminjam untuk membolehkan perniagaan dimudahkan. Kesimpulannya, berdasarkan kepada pembentangan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan Sarafuat by Atira, amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diseburi ini akan memberikan pulangan yang lumayan. Selain itu, kami juga akan turut meningkatkan lagi pengeluaran tudung dan seluar muslimah agar perniagaan kami terus dikenali ramai. Kami juga akan menjaga kualiti produk supaya pelanggan lebih mempercayai dengan produk kami. Kami juga akan memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami.